Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. InsyaAllah sambungan muka surat 331 dengan tajuk Wanita Musyrik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wanita musyrik, perempuan musyrik, termasuk dalam golongan wanita yang diharamkan berkahwin selepas daripada nasab, penyusuan, persemendaan. Jadi wanita musyrik termasuk dalam perempuan yang haram sementara. Nah, haram sementara dia musyrik. Kalau dia masuk Islam sudah boleh. Maka dia masuk dalam kategori perempuan yang haram dikahwini sementara dia kafir. Sementara dia musyrik. Kalau dia masuk Islam boleh berkahwin. Kalau tak masuk Islam sampai matilah tak boleh kahwin dengan dia. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, disebut kalimah musyrik. Musyrik ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembah berhala, agama contoh agama Buddha, agama Hindu. Yang sembah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dia musyrik. Sebab apa tak letak kafir? Kafir habis nikah dah. Kafir ada yang boleh nikah lepas ni kita lagi. Sebab tu dia tak sebut wanita kafir. Nah, sebab wanita kafir ada yang boleh nikah. Tapi wanita musyrik memang tak ada. Semua tak boleh nikah kecuali selepas mereka masuk Islam. Sebab tu dipilih kalimah musyrik. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, antara perkara lain yang diharamkan ialah menikahi wanita musyrik yang mensyirikkan Allah dengan menyembah Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dari kaum yang menyembah berhala, seperti wanita-wanita Arab yang menyembah atau memuja berhala. Bukan kata Arab, bukan Arab pun sama lah, yang memuja, menyembah berhala, patung-patung sembahan dan seumpamanya. Inilah wanita musyrik, maka haram berkahwin sehinggalah mereka masuk Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah 221. Maksudnya, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Nas ni jelas, dan tak boleh menikah. Tak perlu tikai. Ni ada yang mempertikaikan, kenapa tak boleh menikah dengan kafir dengan Islam? Sama aja. Manusia bukan binatang, bukan jin. Ada kan kita dengar, saya nak sebut tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, mempertikai kenapa orang Islam tak boleh makan babi, kenapa orang Islam tak boleh minum arak. Mempertikai. Kenapa dia nak mempertikaikan agama kita? Kita tak pernah mempertikaikan agama dia. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, lakum dinukum waliyadin. Ambil antu tu. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kami tak pernah masuk campur urusan agama kamu. Kamu jangan masuk campur urusan agama kami. Agama kami tak bagi minum arak. Kami ikut. Hak minum juga, dia melawan agama dia sendiri. Dan dia akan menanggung dosa. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, begitu juga bila Islam mengharamkan penganutnya berkahwin dengan orang kafir, itu nas, Quran. Bukan hadis yang kita nak cari pula sanad dia dhaif ke, sahih ke, hasan ke, maudhu' ke, payah juga kalau hadis. Ni Quran, nas. Yang qat'i, yang putus. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh menikah. Maka orang Islam tak tikai, yang kafir pun jangan pertikai. Itu bukan urusan agama kamu. Kamu kira agama kamu, kami dengan agama kami. Jangan duk kacau agama orang lain. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, itu putus. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Makna kalau dia dah Islam, boleh menikah. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Comel. Nah, contoh cantik, berpangkat dan sebagainya, menarik hati kita, rasa takjub kita dengan dia. Tapi kata Allah, seorang perempuan hamba yang beriman, yang Islam, lebih baik daripada seorang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menarik perhatian kamu. Hamba ni huduh, hak kafir musyrik ni cantik. Hamba ni hidung penyek. Hidung penyek kan yang penyek? Nah, hidung kemek. Yang ni hidung dia mancung boleh sangkut 3 hanger. Nah, hamba ni kemetot, rendah, 4 kaki 2 inci. Hak ni 6 kaki setengah. Comel nah, dengan betih jinjang dah semua. Hak ni hamba, yang ni ada pangkat. Walaupun kamu rasa takjub dengan perempuan kafir yang bergaya, yang hebat ini, tapi status seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang yang kafir yang hebat pada pandangan kamu. Itu nak kita nilai agama. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, nilai agama dia tidak letak pada wajah, tidak letak pada rupa paras, tidak letak pada harta, tidak. Dia adalah nilai pada iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia dalam kalangan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kalangan kamu yang paling bertakwa. Walaupun ada pendapat yang, kalau tuan-tuan baca kat bawah, saya tak nak baca lah, panjang sangat, yang kata boleh berkahwin dengan hamba musyrik. Yang tak boleh berkahwin ni kalau dia merdeka. Kalau dia tidak hamba, tak boleh lah. Kalau dia hamba, boleh menikah. Bukti dia ayat ni sebut, wala amatum mu'minatun. Nah, saya ulang semua. Wala amatum mu'minatun. Dan seorang hamba perempuan yang beriman. Amah tu hamba. Kalau lelaki abdun, wala abdun. Kita akan jumpa lepas ni. Wala abdun mu'minun. Hamba perempuan disebut sebagai amah. Hamba lelaki abdun. Wala amatum mu'minatun. Seorang hamba perempuan yang beriman,
khairum min musyrikatin, lebih baik daripada, dia kata, daripada hamba musyrik. Dia ambil kaedah tu. Maknanya hamba musyrik ni boleh nikah, cuma Allah kata hamba yang beriman tu lebih baik daripada hamba yang musyrik. Kalau hamba musyrik tak boleh nikah, Allah takkan sebut sini. Ayat ni akan bunyi lagu lain. Nah, maka maksudnya hamba musyrik boleh nikah, tapi hamba yang beriman itu lebih baik daripada hamba musyrik. Ada pendapatnya tu. Ini kata tafsir Quran dia luas. Nah, kita sebelum terjun tu kita kena ni lah, tarik nafas panjang-panjang dulu lah. Kena berlatih berenang dulu. Nah, berenang berlatih apungkan diri dulu, berlatih kuat dada, berlatih kuat lentang dulu. Faham tak? Bukan boleh terjun gitu apa kerah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia luas. Nah, berlatih dulu. Jadi bila kita masuk tengok macam-macam pendapat, kita kena cari pendapat imam mujtahid, kita pegang dengan muktamad. Jadi majoriti ulama tafsir mengatakan hamba di situ bukan hamba sistem hamba tu, hamba di situ dengan arti kata hamba Allah lah. Sama ada dia tu merdeka ataupun dia tu tidak merdeka, dia adalah hamba Allah. Itu maksud hamba. Bukan hamba hak dibeli oleh Kasim Baba. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hati-hatilah. Nah, tafsir ni luas. Jadi kita pegang tu, hamba di sini bukan hamba yang dibeli, dijual, itu tidak. Hamba di sini dengan arti hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia hamba ataupun merdeka, kalau dia musyrik, hukum dia haram nikah dengan dia selama mana dia tidak memeluk agama Islam, macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam. Ayat pertama, wala tankihul musyrikat. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik. Maknanya kita sendirilah. Kita ni lelaki, kamu tu lelaki, tankihu tu lelaki. Janganlah kamu wahai lelaki berkahwin dengan perempuan musyrik. Ayat kedua, wala tunkihul musyrikin. Jangan kamu mengahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan lelaki-lelaki musyrik. Hak lelaki tak perlu wali, sebab tu dia sebut jangan kamu berkahwin dengan perempuan musyrik sehingga dia beriman. Hak perempuan dia perlukan wali, mesti ada wali menikahkan dia. Maka disebut wala tunkihul musyrikin. Itu beza bahasa Arab. Tankihu dengan fathah makna menikah, tunkihu dengan dhammah menikahkan. Ambil sikit bahasa Arab, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu beza kalimah. Dhammah dengan fathah sudah membezakan makna. Macam mana kita boleh baca siratal ladzina an'amtu, jengkrengnya. Nah. Siratal ladzina an'amta, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, ya Allah. Engkau an'amta, kita pergi ubah an'amtu, aku bagi nikmat, tu aku, ta engkau. Tengok ubah balik, ubah dia punya baris fathah dengan dhammah sudah mengubah makna. Maka ini disebut sebagai kesalahan yang jali, yang kalau kita buat dengan sengaja jadi kafir tu. Dan kalau kita baca dalam solat, batal solat. Fatihah tu. Nah, nanti kita baca bab dia dalam masalah iman dan makmum, macam mana kesalahan-kesalahan jali. Baik, tuan-tuan, bagi ubah tankihu makna menikah, tunkihu menikahkan. Macam tu. Sepatutnya orang yang hafal Quran ni boleh berbahasa Arab. Tak ada masalah. Janji dia hafal Quran, hafal dengan makna-makna. Dia boleh bercakap Arab tanpa dia belajar bahasa Arab. Percayalah. Tapi budak-budak saya tak sampai tahap tu lagi. Mereka hafal Quran 30 juzuk tapi mereka tak erti cakap Arab. Nah, sebab dengan masa yang begitu ketat, belajar tu balik habis pukul 4, nampak? Hari ni maghrib masuk pukul 7:03, aku melompat-lompat. Pukul 4 balik ke rumah, pukul 4:30 nak kena solat asar, batu nak duduk saat nak pening-pening daripada pagi lagi di sekolah.
Tak apa, derga nu nak pergi Pulau Nerang maling seorang. Apa saya nak tolak tuan-tuan. Tu tak ada lori, ada lori aku menyumpah lori. Aduh, sakit 7 minit ko 7 ni sakit ah. Kalau maghrib macam ni nak pergi Sanglang, nak pergi Kuala Nerang, aduh, ngucap dulu. Letih, tuan-tuan. Balik kerja tak ada nak relax. Pergi. Nah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimasuk oleh. Tak sempat nak hafal makna, hafal Quran sajalah, tak apalah lepas-lepas ni lah. Kamu dah habis belajar nanti, Quran yang kamu hafal tu jangan bagi lupa dan kamu ingat dengan makna, kamu boleh bercakap Arab tanpa belajar bahasa Arab. Nak belajar sikit-sikit tu bolehlah. Nah, dia banyak vocab dah dalam bahasa Arab tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, masuk balik. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk Islam. Dan sesungguhnya seseorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik. Sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Sama dengan tadi juga lah. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah Subhanahu wa taala mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Macam mana kita nak nikah dengan seorang isteri yang kafir? Isteri yang kafir itu dia akan masuk neraka kalau dia tak masuk Islam. Yang kita Islam insya-Allah masuk surga. Atas dunia duduk semua, mati nanti masuk tempat lain-lain. Macam mana kita nak hidup macam tu? Kehidupan kita dengan suami isteri, kalau boleh kita atas dunia suami isteri, nanti di akhirat pun suami isteri di tempat yang sama, insya-Allah syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh terpisah, hak ni pi syurga, hak ni pi neraka? Sedangkan Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ahli keluarga ni isteri kita, termasuk anak-anak kita. Kalau kita ada anak, jaga mereka ni daripada api neraka. Kita pergi menikah dengan ahli neraka daripada awal. Tak kena. Tak kena macam tu. Sebab tu Islam daripada awal mengharamkan berkahwin dengan perempuan musyrik ini. Sebab dia mengajak ke neraka dan dia akan masuk neraka kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai berkahwin dengan seorang lelaki muslim ataupun perempuan muslim. Baik, ayat di atas menjelaskan bahawa seorang muslim tidak dibenarkan berkahwin dengan wanita musyrik. Begitu juga seorang wanita muslimah tidak dibolehkan berkahwin dengan seorang lelaki musyrik, kerana adanya jurang perbezaan yang luas di antara kedua-dua agama tersebut. Ini kerana satu pihak menyeru ke syurga, iaitu orang-orang Islam, manakala satu pihak lagi mengajak ke neraka, iaitu orang-orang musyrik. Golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini tentang kewujudan di hari akhirat serta pembalasannya. Manakala golongan yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tiadanya hari akhirat. Sedangkan perkahwinan tersebut mewujudkan ketenteraman diri, menimbulkan rasa kasih sayang di antara pasangan suami isteri, maka bagaimana boleh bertemu dua jurang yang sangat ketara sekali perbezaan kepercayaannya? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu tidak dibenarkan. Bila boleh, bila dia peluk Islam. Tak apalah dia peluk Islam tu kerana nak nikah pun biar pergi dulu lah, tuan-tuan. Nah, kebanyakan yang kafir masuk Islam hari ini nak nikah kerana nak nikah lah. Dia dah jatuh cinta dengan perempuan muslim, dia nak nikah tak boleh sebab dia masih agama kafir, agama musyrik. Maka syarat dia kena masuk Islam baru dia boleh nikah. Maka dia pun masuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam. Nikah bolehlah nikah. Lepas tu solat pun tak. Dia masuk bukan kerana nak buat ibadah, dia masuk kerana nak nikah. Maka solat fardu tidak, solat Jumaat tidak, Ramadan pun tak, puasa, haji pun memang tak pergi dah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia pergi kat dia lah, tak apa. Janji syarat dia masuk Islam, bolehlah nikah.
Tapi kita nakkah macam tu sebagai seorang bapa? Kita ni bapa hak lelaki ni, kita nakkah anak perempuan kita berkahwin dengan seorang hak asal kafir dan dia masuk Islam kerana nak nikah dengan anak kita dalam keadaan dia tidak solat dan sebagainya? Bolehkah kita sebagai bapa, sebagai wali nak terima menantu macam tu? Sedangkan ulama mengatakan haram kita mengahwinkan anak kita kepada seorang lelaki yang tidak solat. Nikah sah, tapi kita telah menyerahkan anak perempuan kita kepada penjenayah yang paling besar dalam agama. Tuan-tuan tahu siapa penjenayah yang paling besar dalam agama? Bukan perompak, bukan peragu, bukan pencuri. Perompak dia kita potong tangan, potong kaki, bersilang. Pencuri potong tangan je. Orang tak solat hukum dia bunuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana besar dosa mencuri, merompak dengan seorang tak solat. Sudah semestinya penjenayah yang paling besar hukum dia bunuh ialah orang yang tidak solat. Buka mana-mana kitab fiqh apa hukum orang tak solat. Bunuh. Nah, jangan kita serahkan anak kita kepada manusia yang tidak solat. Hati-hati. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dulu berlaku masa saya mula nak pergi ke Sarawak dulu ni. Awal tahun 2000-an gitu lah, 2002. Saya pergi Sarawak 2002, balik 2013. Nah, sebelah tahun di Sarawak, di Kuching tu, mana masjid saya tak pergi, semua saya pergi. Masa tu tengok panah kisah Lina Joy. Kenal Lina Joy? Berkahwin dengan seorang lelaki India beragama Kristian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bukan kat Lina Joy itu Muslim. Lelaki ni Kristian, India ni. Kisah dia ringkas saja. Dia bawa kereta suatu hari nak pergi kerja, kereta dia rosak tepi jalan. Nah, kemudian si Johnson, tak silap nama dia, berhenti nak tolong. Tolong hantar pergi pejabat, nanti dia tak balik, dia uruskan kereta pergi bengkel semua dia buat. Lepas tu ambil balik, selesailah. Itu detik percintaan bermula. Tu ringkas kisah dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, lahli nak nikah. Bila nak nikah, si Johnson tak mau masuk Islam. Akhirnya dia yang keluar daripada Islam. Dia punya pengajaran dia, jangan kereta rosak tepi jalan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu je. Bukan hak kafir itu masuk Islam. Hak Islam tu keluar daripada Islam, pergi nikah dengan kafir. Nah, minta nak tukar agama, masa tu memang bising lah. Waktu itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai nah. Kita masuk yang seterusnya, menikahi wanita ahli kitab. Dalam kurungan Yahudi dan Kristian. Baik. Adapun wanita ahli kitab. Ahli kitab ialah kitab Taurat dengan kitab Injil lah, ahli kitab ni. Iaitu daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Quranul Karim telah membenarkan kita bernikah dengan mereka. Hak ni kata orang kafir boleh nikah ni, kafir. Yahudi Nasrani kafir, tak? Tapi Quran membenarkannya. Sebab mereka adalah agama samawi. Disebut sebagai ahli kitab. Kitab yang diturunkan daripada langit ada 4. Dan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran. Jadi dua ni adalah beriman dengan kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dia bukan musyrik. Musyrik pergi sembah berhala. Mereka tak sembah berhala. Sembah Allah. Yahudi sembah Allah. Tuan-tuan. Dia bukan sembah berhala. Dia solat, tapi solat dia tak ada rukuk. Solat dia qiyam terus sujud. Sebab itu bila Nabi Muhammad diutus jadi Nabi, turun ayat Quran, farka'u ma'ar raki'in. Itu untuk orang Yahudi Nasara, Yahudi yang solat tanpa rukuk. Farka'u ma'ar raki'in. Makna apa? Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu dalil yang kata harus merokok. Quran suruh farka'u ma'ar raki'in, merokoklah kamu dengan orang-orang yang merokok.
Dia baca terjemahan ke mana? Tulis rokok, R-O-K-O-K. Jen, bukan rokok, R-U-K-U-K, rukuk. Farka'u ma'ar raka'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Sebab Yahudi solat tak ada rukuk, Nabi Muhammad solat qiyam, rukuk, sujud. Allah suruh Yahudi ikut agama Nabi Muhammad, tinggalkan agama sebelum, tak boleh dah batal dah. Kamu kena ikut Muhammad, rukuk kamu, solat kamu kena ada rukuk tu farka'u ma'ar raka'in. Nah, semua Allah. Nasrani, Allah Tuhan dia berebut nama Tuhan, taklah. Nah, nak terjemah God kepada Allah, basicnya dulu ni. Tuan-tuan, jadi dua agama ini dia tidak musyrik, dia tidak sembah berhala, dia sembah Allah macam kita. Cuma dia tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Nah, kafir kitabi bagi. Boleh nikah. Islam, Quran membenarkan. Baik, Al-Quranul Karim telah membenarkan kita bernikah dengan mereka, memandangkan mereka yang masih berpegang kepada kitab mereka. Dan kerana ada permuamalahan Islam yang khusus kepada mereka, serta menganggap mereka sebagai kaum yang masih mempunyai agama langit, meskipun mereka telah menukar dan mengubah agama itu. Sebagaimana Islam membolehkan kita memakan bersama mereka, Islam juga membolehkan kita menjalinkan hubungan dengan mereka dengan menikahi wanita-wanita mereka. Mana ayat dia? Tengok ayat dia. Nah, Surah Al-Ma'idah ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان. Sadaqallahul Azim. Nafas tak apa-apa ya. Ngantuk tu. Tak meneram. Baik. Maksudnya dan makanan orang-orang yang menerima kitab itu adalah halal buat kamu. Kita baca dulu kan makanan. Makna kalau kita duduk di Amerika, atau duduk di mana, di luar negara, cari kedai Muslim tak jumpa. Nah, tapi jumpa kedai Yahudi yang beragama Yahudi ataupun Kristian yang beragama Yahudi, boleh masuk makan. Nah, hak makanan orang kafir tak boleh. Hak kafir bukan kitabi. Ini kafir kitabi boleh. Sembelihan dia pun boleh. Nah, tuan-tuan muslimat dan muslimat yang dirahmati sekalian. Syarat penyembelih Muslim atau ahli kitab. Lelaki perempuan tak syarat. Lelaki boleh sembelih, perempuan boleh sembelih. Syarat dia lelaki penyembelih, rukun sembelih ni penyembelih, binatang disembelih, alat sembelihan. Nah, kemudian syarat kepada penyembelih pula Islam ataupun Muslim ataupun ahli kitab. Kalau dia sembelih tak ajar bismillah, Nabi kita baca sendiri ya. Masa nak makan kita baca bismillah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana boleh makan makanan dia dan boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan dia. Tengok terjemah ayat. Dan makanan orang-orang yang menerima kitab itu adalah halal buat kamu, begitu pula lah makanan kamu adalah halal buat mereka. Demikian pula wanita-wanita baik dari kaum yang beriman, orang Islam, dan wanita-wanita dari kaum yang menerima kitab yang sebelum kamu adalah halal buat kamu. Syarat dia muhsin inilah, perempuan yang muhsanat, yang baik-baiklah. Jika kamu memberikan mereka mas kahwin, wanita-wanita itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara berzina, atau mengambil mereka sebagai teman hidup sahaja, yakni gundik, tak boleh yang boleh nikah. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dulu kalau kita ingat Presiden Palestin Yasir Arafat. Nah, di antara isteri dia adalah Kristian ahli kitab. Siha ke Suha nama dia itu. Dan Quran membenarkan. Untuk siapa? Untuk lelaki Muslim lah. Nanti dia bahas lah. Untuk perempuan tak boleh. Perempuan Muslim tak boleh nikah dengan lelaki ahli kitab. Hak boleh ni lelaki Muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Yang tu. Sebab apa ada perbezaan, nanti dia akan bagi sebab-sebab dia di depan.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Inilah yang berlaku dalam toleransi Islam yang jarang sekali didapati di dalam agama-agama atau kepercayaan masyarakat lain. Meskipun Islam telah memandang kaum ahli kitab itu sebagai orang-orang kafir yang sesat, namun masih membolehkan seorang Muslim menikahi seorang wanita ahli kitab, sedangkan dia tetap di atas agamanya, menjadi isterinya dan suri rumah tangganya, dan boleh dijadikan tempat ketenteraman dirinya, tempat simpanan rahsianya, dan menjadi ibu kepada anak-anaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam permasalahan perkahwinan dan penyimpanan rahsia itu seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maksudnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahawa Dia telah menjadikan buat kamu dari diri-diri kamu ialah pasangan-pasangan untuk kamu mententeramkan diri kepadanya, serta dijadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Islam walaupun memandang ahli kitab ni memang kafir lah, tapi disebut sebagai kafir kitabi. Tapi masih lagi dengan toleransi agama sebab mereka adalah agama samawi, agama langit, agama yang ada kitab daripada langit. Toleransi itu masih ada, masih membenarkan nikah dan boleh makan makanan mereka. Mana di hak ni kalau nikah dengan lelaki Muslim, dia tak perlu masuk Islam. Perempuan musyrik tadi, kalau nak nikah dengan orang Islam, tak perempuan musyrik ke, lelaki musyrik ke, kena syarat dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, baru dia boleh nikah. Hak ni tak perlu mengucap. Kalau suruh memang dia tak nak mengucap. Sebab dia memang tak terima Nabi Muhammad. Bila mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia tak boleh kata tu. Dia nak masuk Islam ke mana? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi masih dibolehkan menikah. Maka boleh menikah. Boleh. Kita boleh bersama dengan dia. Litaskunu ilaiha, untuk mencari ketenangan. Nikah ni di antara hikmah yang paling besar mencari ketenangan. Ketenangan apa? Jiwa. Tenang ni jiwa. Senang harta, tenang jiwa. Manusia tidak akan tenang kalau tak nikah sebab dia ada nafsu seksual. Nafsu itu kalau tak jumpa pasangan, dia tidak akan tenang. Sebab tu Nabi sebut, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda Islam, siapa-siapa yang ada belanja kahwin, ada belanja kahwin, sila nikah. Nabi sebut. Nabi suruh nikah yang ada perbelanjaan kahwin lah, yang mampu. Sebab apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kerana berkahwin itu akan lebih menjaga pandangan mata. Sebab mata kita disuruh jaga. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad bagi lelaki-lelaki beriman, jaga pandangan mata. Sebahagian daripada pandangan mata, jaga daripada melihat benda-benda haram. Jaga kehormatan, kemaluan mereka. Wa kullil mu'minat, dan juga katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangan mata mereka juga, wa yahfazna furujahun, dan jaga juga kemaruah mereka, kemaluan mereka. Kita disuruh jaga pandangan mana, tak boleh melihat kecuali ma zahara minha, kecuali apa-apa yang zahir, yang mazhab Syafi'i tak boleh juga kita bincang dah. Walaupun muka dan tangan pun kita mazhab Syafi'i tak boleh tengok, walaupun dia bukan aurat, kecuali keperluan. Jadi kita nak kena jaga pandangan mata, tak boleh tengok perempuan. Sedangkan kita ada nafsu, jadi lagu mana? Melompat ah. Tu je. Ha? Bila duduk melompat, nikah senyap ah. Tu je. Tak jumpa dah kedai car kotiau. Dulu lepas Isya car kotiau sampai pukul 12, kotiau iman. Kotiau iman tu kita menambahkan iman. Allahu Rabbi. Dah tak ada bini. Lah ni lepas mengarik tu rumah dah.
masjid pun tak pergi. Nah, tuan-tuan muslimin dah tenang sampai tahap tu. Tu tujuan nikah nak bagi ketenangan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma persoalan dia bila berkahwin muslim dengan perempuan ahli kitab, maka berlaku persetubuhan, tak apalah, halal dah nikah. Lepas tu nak mandi wajib. Macam mana? Mandi wajib kena niat. Tak niat tak sah. Orang kafir bukan ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat. Dia tak boleh niat. Lepas tu dia nak mandi wajib dulu. Jawab kan? Itu suami dia kena tolong niat. Macam kira mayat tolong niat. Kan kita mandi mayat. Siapa niat? Mayat kan kita. Sebab dia bukan ahli niat. Maka suami dia kena niat masa air turun tu sahaja kau memandikan, kau mandi wajib. Sebab dia tak boleh niat. Dia tidak sah. Sebab dia kafir bukan ahli niat. Nah, orang kafir boleh buat benda-benda hak tidak perlu niat saja. Basuh najis tak perlu niat. Dia boleh basuh najis sah. Dia basuh baju kita. Tak perlu niat, maka sah basuh, tak ada hal. Nah, dia samuk kulit binatang. Dia samuk-samuk. Dia bersih kulit tanpa, tak perlu niat itu. Dia buat wallet, dia buat apa-apa, kita boleh pakai. Walaupun hak basuh kulit binatang yang najis itu adalah orang kafir. Dia basuh tu sah dah. Sebab samuk kulit binatang tak perlu kepada niat. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sambung. Di sini terdapat suatu peringatan yang patut sekali kita ambil perhatian kepadanya, iaitu seorang wanita muslimah yang berpelajaran agama dan berpegang teguh kepada agamanya adalah lebih utama daripada seorang wanita muslimah yang hanya mewarisi Islam daripada kedua ibu bapanya sahaja. Rasulullah SAW mengajar umatnya dengan bersabda, "Fazfar bizatiddin taribat yadaka." Ni hujunglah hak mula tungkahul mar'atu li arba'in tu. Seorang perempuan dikahwini oleh seorang lelaki kerana ada 4 faktor. Yang pertama mungkin kerana harta dia, mungkin kerana keturunan dia, mungkin kerana kecantikan dia. Yang keempat Nabi tak kerana agama. Nabi sebut di hujung hadis, "Fazfar bizatiddin." Pilih yang ada komitmen dengan agama. Mana hak jaga agama lah, jaga solat, jaga aurat, jaga puasa dia, gitu. Pilih yang ada komitmen dengan agama, taribat yadaka. Maksudnya kamu akan dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Maknanya walaupun di sini Islam mengharuskan kita berkahwin dengan ahli kita. Nah, tapi kalau perempuan muslim yang lebih elok nikah orang Islam, tuan-tuan, abaikanlah orang kafir, yang kafir ahli kitab tu abaikan. Berkahwinlah dengan orang Islam, mudah urusan kita. Baik, nanti kita akan baca dia punya fatwa-fatwa hari ini. Boleh kan nak nikah ahli kitab? Hari ini kita akan baca fatwa selepas daripada ini. Baik, jika begitulah apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW pilih perempuan yang komitmen dengan agama. Maka nyatalah kepada kita bahawa seorang wanita muslimah itu walau bagaimana sekalipun keadaannya adalah lebih utama dan lebih wajar dipilih oleh seorang muslim untuk dijadikannya sebagai isteri daripada mana-mana wanita ahli kitab sekalipun. Macam tadi kalau ahli kitab tak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga. Nanti bila mati, anak-anak masuk syurga dengan suami, isteri masuk neraka. Sebab apa? Sebab apa anak-anak masuk syurga dengan suami? Sebab anak-anak akan ikut agama suami. Sebab itu Islam membenarkan lelaki berkahwin dengan perempuan ahli kitab ni. Sebab anak-anak nanti akan ikut suami, akan ikut Islam. Dia seorang kafir. Dan sebab itulah Islam tidak membenarkan perempuan muslim berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Sebab nanti anak-anak dia semua ikut bapa dia. Dia seorang Islam, hak lain kafir belakang. Nah, maksud itu hikmah. Di sebalik membenarkan perempuan berkahwin dengan lelaki muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab, dan tidak dibenarkan perempuan muslim berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Itu hikmah di segi agama anak-anak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, begitu.
Kemudian jika seorang Muslim merasa bimbang terhadap akidah dan kepercayaan anak-anaknya kelak. Nah, kita tak tahu, kita pergi kerja. Dia duk dia duk ceramah apa kat anak kita, tak tahu. Takkan kita pergi kerja buat anak ya. Mesti anak tinggal bini kafe. Nanti dia duk orang panggil brainwash, orang panggil. Duk basuh anak kita ikut macam dia, lahir ikut dia. Kita akan nak bawa anak kita selalu. Jadi kita rasa bimbang dengan akidah anak kita bila kita tinggal dengan dia tu. Bini Muslim tak bawa la ilaha illallah tu ya. Duk buat. Ni aku tak tahu dia buat ke. Nah, jadi kita risau. Menikah dengan dia, ada anak, suruh dia jaga, risau takut akidah anak kita tu ikut dia. Dan kepercayaan anak-anaknya kelak apabila dia berkahwin dengan wanita ahli kitab, ataupun mereka akan terpesong dari kepercayaan yang benar, maka wajiblah baginya memelihara agamanya dan mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam bahaya tersebut. Fiqh lain, tuan-tuan. Fiqh di segi boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Nah, baik, bila fiqh kata boleh, bila sebut boleh itu, tengok dululah boleh tu kita di segi maslahah macam mana. Kalau masalah dia tak elok, jangan buat walaupun boleh. Dia macam tu pula. Dia bukan kita fiqh saja, dia ada, sebab dia ada tiga, akidah, syariat dan juga tasawuf, akhlak. Akhlak Islamiah. Contoh, tidak, kalau kita nak tanya boleh tak, seorang imam, dia bila jadi imam, dia membaca daripada melihat Quran yang besar di hadapan. Macam solat tarawih, buka Quran besar, baca. Nah, sikit. Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Fiqh macam tu, sah atau tidak? Maka tidak ada ulama kata tidak sah. Boleh dia baca. Tapi dia kurang afdal. Sebab apa? Sebab mata kita disuruh melihat kepada tempat sujud dalam solat. Waktu solat, mata kita sunat melihat ke tempat sujud. Pejam mata pun makruh. Tengok tempat sujud. Walaupun solat di depan Kaabah, pendapat yang muktamad. Solat depan Kaabah, kita pergi sempat duduk belakang sudahin. Contohlah. Depan kita Kaabah sah. Duduk gini, solat. Nak tengok Kaabah ke tempat sujud je? Pendapat yang muktamad, tengok tempat sujud. Solat ni kok guna cerita pun tengok tempat sujud. Bila kita tengok Quran, dia sudah tidak tengok tempat sujud. Tengok Quran dapat pahala, ustaz, tu cerita di luar solat. Baca Quran dapat pahala baca, tengok Quran dapat pahala tengok. Tapi dalam solat, dia afdal dia tengok tempat sujud, bukan tengok Quran. Depan Kaabah pun afdal tengok tempat sujud, dia boleh tengok Kaabah. Tak apalah kalau solat tarawih kita nak tengok sebab kita tak hafal, ataupun kita hafal tapi takut lupa, kita tengok. Tak apa, tarawih tahun sekali je. Solat fardu tengok juga. Di segi boleh, memang boleh. Saya sebut tadi boleh. Di segi fiqh boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tapi di segi pendidikan, elok kata imam pergi tengok Quran. Dia akan mendidik generasi muda di belakang dia nanti. Dia tengok, oh tu imam boleh tengok Quran. Maka dia akan tidak ada minat untuk apa Quran. Generasi muda ke depan dia nak jadi imam tak payah, jangan takut, tengok Quran. Menyebabkan generasi muda kita tak minat apa Quran. Tak payah apa dia tu. Jadi imam pun tak apa. Ni hari Jumaat ni surah sejadah pun tengok. Besar dinding tu, jadah insan. Depan dinding tu ya. Yang takut jadi imam. Minat nak apa Quran akan terhapus. Itu tak elok dia. So, orang Bali sebut so. So, tarawih tak apa lah setahun sekali. Solat fardu, baca apa? Kuliah pun tak apa juga. Ni buka Quran ingat nak baca panjang, 3 ayat. 3 ayat baca kuliah pun tak apa. Lebih baik hafal tengok tempat sujud daripada tengok Quran baca 3 ayat. Nak ala-ala buka baca 2 muka. Sakit kalih Pakai remote tu cium kau.
Boleh tu boleh, tapi di segi pendidikan dia tidak elok untuk generasi pelapis kita di belakang esok ni. Fiqh lain, akhlak lain. Nah, ni fiqh kata boleh kahwin, tapi walaupun boleh kahwin, kita kena fikir banyak benda. Akidah anak kita macam mana, akhlak anak kita macam mana. Kita suruh dia bela kan, ibu akan bela anak. Anak akan ikut panggil mak dia. Dia pergi ikut tu pula. Agama ni dia luas. Nah, dia bukan kata boleh tak boleh saja, banyak perbincangan. Baik, kaum-kaum muslimin dan muslimat, oleh itu dia sebut walaupun boleh, tapi kalau kita risau dengan akidah anak-anak kita, akhlak anak-anak kita yang dibela oleh isteri kita yang bukan Islam ini, walaupun boleh nikah dengan dia, maka elokkanlah berkahwin dengan mereka. Orang Islam masih banyak lagi, perempuan Muslim masih banyak lagi. Berapa nisbah je? Lah ni satu nisbah dua kan? Lah ni satu nisbah dua, makna dua perempuan satu lelaki. Jadi perempuan kat mana cerita pun kena terima lah, kena bini lelaki dia nikah dua. Tak payah, tidak kalau seorang nikah hak satu lagi anda tu. Tu tak? Ini apa segi perkiraan matematik. Ni seorang lelaki, perempuan dua, dia nikah seorang-seorang ni. Andalusia pergi Mekah umrah. Allah Rabbi. Nanti kita bincang bab poligami ke depan ni lah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sementelahan lagi apabila bilangan kaum muslimin di sebuah negeri sangat kecil berbanding dengan negeri yang lain, maka hukum yang diputuskan ialah haram bagi lelaki itu untuk berkahwin selain dari wanita muslimah. Kerana berkahwin selain dari wanita muslimah dalam keadaan seperti ini dengan menghalang wanita muslimah dari berkahwin dengan lelaki yang lain yang tidak sama akidahnya adalah seperti pembasmian ke atas puteri-puteri Islam atau menarik bilangan yang ramai dari mereka untuk hidup susah dan terlantar. Tadi pun satu nisbah dua dah. Dua-dua ni tak nikah, pergi nikah dengan ahli kitab. Jadi jeng dua ni. Nampak tak? Nampak tak? Tak payah. Keluar fatwa kata haram pula dah. Asal boleh, tapi dah nampak tidak memberi masalah, menyebabkan perempuan Islam jadi tua begitu saja. Mungkin dia pergi menikah dengan kafir pula. Bahaya. Di masa tu haramlah pula kita pergi menikah ahli kitab, sedangkan kita mensia-siakan perempuan-perempuan Islam yang tak boleh menikah dengan siapa-siapa. Macam tu. Ianya akan menarik berbagai jenis bahaya yang pastinya ke dalam masyarakat Islam, dan bahaya ini dapat terhalang dengan membatasi bolehnya seorang lelaki itu berkahwin dengan wanita-wanita yang bukan Islam dan menangguh hukum membolehkannya kepada suatu masa yang sesuai sesudah itu. Ini apa dia tugas mufti-mufti lah. Mereka boleh keluar fatwa lah ni tak boleh nikah, contoh tempoh lah tak boleh nikah sebab perempuan Islam terlalu ramai, sampai peringkat pula perempuan Islam siki akad mati banyak. Maka dia keluar fatwa baru pula, sekarang boleh berkahwin dengan ahli kitab, contoh lah. Ini peranan mufti-mufti yang ada lah di negara-negara Islam. Baik, kita baca fatwa lah. Kita tutup dengan baca fatwa 5 minit. Bawah tu 105, Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-10, 14 dan 18 memutuskan seperti berikut. Persidangan kali ke-10 pada 29 hingga 30 April 1975. Masa ni saya tak masuk sekolah rendah. Seorang perempuan beragama Kristian yang berkahwin dengan lelaki Islam, maka pernikahannya tidak sah kecuali kafir kitabi. Maknanya perempuan yang bukan agama, bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi, dia agama Kristian, agama Yahudi, tapi dia bukan bangsa Yahudi. Berkahwin dengan lelaki Islam, maka perkahwin itu tidak sah. Jadi tak boleh nikah orang Kristian hari ini. Nak nikah Kristian ialah yang Kristian ahli kitab, mana yang bangsa Yahudi. Kita tengok bawah nanti. Baik, yang kedua, persidangan kali ke-14 dan pada 14 Julai, pada 14 Julai 1977, maknanya 2 tahun kemudian, memutuskan takrif kafir kitabi adalah orang Yahudi atau Nasrani. Kafir kitabi ini orang Yahudi atau Nasrani. Kalau orang lain, orang Cina beragama Kristian, tak boleh lah.
Sebab dia bukan Yahudi Nasrani, bukan bangsa Yahudi. Dia bangsa Cina. Cuma agama dia Yahudi ataupun agama Kristian, tak boleh. Yang boleh ni dia tu bangsa Yahudi. Baik, yang berketurunan Nabi Yaqub Kemudian yang berketurunan Nabi Yaqub alaihissalam, jika tidak diketahui datuk neneknya memeluk agama itu selepas dinasahkan, dibatalkan oleh agama yang berikutnya, seperti agama Yahudi dinasahkan oleh agama Nasrani dan agama Nasrani dinasahkan pula oleh agama Islam. Nah, kalau kita tak tahu, maka kalau dia keturunan Nabi Yaqub maka boleh. Walaupun kita tak tahu keturunan dia dulu ni berpegang dengan agama itu ataupun tidak, tapi dia keturunan Nabi Yaqub, boleh dah. Yang bukan berketurunan Nabi Yaqub alaihissalam, jika diketahui datuk neneknya memeluk agama itu sebelum dinasahkan. Hak ni boleh lagi. Makna kalau dia bukan bangsa Yahudi pun, bukan keturunan Nabi Yaqub, tapi dia agama Yahudi, agama Kristian, boleh lagi. Hak ni. Keluar fatwa selepas daripada itu, persidangan kali ke-18. Jadi pada 14 Mei 1980, fatwa baru, menasahkan fatwa dulu. Nah, satu, pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah bukan asal adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Maknanya bukan asal bangsa Yahudi, walaupun dia agama Yahudi, dia bangsa lain, agama je Yahudi, agama je Kristian. Macam India, agama Kristian, tak boleh. Dia nak hak Kristian atau Yahudi ni bangsa dia Yahudi. Nah, macam tu. Itu adalah pandangan mazhab Syafi'i dan ini pendapat yang paling kuatlah jumhur ulama. Yang kedua, pernikahan seperti itu, pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah bukan asli yang telah dilakukan pada masa yang lalu harus mengikut pendapat setengah ulama. Dengan syarat jika pernikahan itu diakadkan mengikut Islam dan keluarga itu hendaklah hidup secara Islam, termasuk pendidikan anak-anak. Jika tidak dilakukan demikian, maka perkahwinan itu hendaklah dibatalkan. Kalau hak nikah dah. Yang tiga, pernikahan suami atau isteri Kristian kitabi. Kemudian si suami masuk Islam. Dua-dua ni Kristian, tapi bangsa Yahudi lah. Kemudian suami dia masuk Islam, maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya mengikut cara Islam. Isteri tak masuk Islam, suami dia masuk, boleh pakai lagi, sebab dikira ahli kitab isteri dia tu. Tapi kalau hak Kristian yang bukan Yahudi Nasara, bukan bahasa Yahudi, contoh Kristian hak bahasa lain lah, suami masuk Islam, isteri tak masuk, maka terputus. Perkahwinan mereka terbatal. Tak boleh. Kecuali isteri itu masuk Islam juga, baru dia pakai. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Jadi ringkasnya ada 3 pendapat tentang berkahwin dengan ahli kitab. Pendapat pertama adalah boleh. Pendapat yang kedua, tidak boleh berkahwin dengan ahli kitab hari ini. Tak boleh. Hak dulu lain, hari ini lain. Ini pendapat yang kedua, tak boleh. Pendapat yang ketiga, Profesor Yusuf Al-Qaradawi, boleh. Ini kita pegang. Walaupun hak hari ini. Sebab tidak ada beza pun hari ini dengan dulu. Dulu pun mereka kafir, hari ini pun mereka kafir. Dulu zaman Nabi hijrah ke Madinah, mereka di Madinah Yahudi. Dan mereka kafir, mereka tidak masuk Islam. Ayat turun masa tu lagi boleh menikah dengan mereka. Bukan mereka masuk Islam pun. Ayat tadi turun. Masa zaman Nabi, dan zaman Nabi kan ada Yahudi di Madinah yang tidak masuk Islam. Ayat tu kata boleh menikah. Hari ini dengan zaman Nabi sama, dua-dua tidak Islam. Mereka tetap dengan kafir kitabi. Jadi pendapat yang ketiga ni kita pilih. Profesor Dr. Soal Al-Qaradawi boleh. Sebab tidak ada beza. Yahudi dulu zaman Nabi dengan Yahudi hari ini sama. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Habis tu hak banyak-banyak ni tuan-tuan tak payah baca. Nanti kita sambung pelacur. Boleh tak kita nak nikah dengan pelacur? InsyaAllah 2 minggu daripada sekarang. Apa maksud wasiat? Pahala bila kita wasiat sedekah selepas mati sama ke dengan sebelum mati? Baik, wasiat ialah kita berpesan waktu kita hidup Waktu kita hidup, kita pesan untuk memberikan harta kita pada fulan bin fulan ataupun fulanah binti fulanah. Beri itu lepas kita mati. Kalau kita beri masa hidup, nama dia hibah. Wasiat ialah pemberian
Kita buat wasiat waktu kita hidup, tapi dia dapat selepas kita mati. Nah, jangan lupa. Jumpa siapa? Cik Munir, jumpa siapa? Sulaiman Akhlaq. Itu wasiat. Harta ismin ulam raja luar negara setan, Kohekostan semua. Nah, okey, pahala sedekah lah, pahala memberilah. Baik, ustaz kata satu orang lelaki ni sebuah dua orang perempuan, ustaz ada niat kahwin dua ke? Tak apa, niat tak apa, dapat pahala dah. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Amalan kita buat boleh dapat pahala. Niat dapat pahala walaupun tak buat. Niat je lah. Nikah niat je. Kita tanya ada niat, ada lah. Bini aku dengar apa orang potong. Melawak kan. Baik, niat tak ada masalah. Niat, tapi jangan nikah niat dapat pahala. Niyatul mu'min khairun min amali. Di Indonesia, orang Islam boleh berkahwin dengan orang kafir. Bagaimana pandangan Islam? Tak kira di mana pun tak boleh. Di Malaysia ke Indonesia ke di Thailand, Patani kan. Hukum Islam tu sama. Cuma dia ikut tak ikut lah. Mana hak nikah dengan Kristian tu dia tak ikut Islam. Hukum dia berdosa besar. Sebab dia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia melampaui had. Fa amma man tagha ni melampaui had. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas hak agama, tempat dia adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana diikut hukum yang ni boleh buat, yang ni tak boleh tak buat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurga lah bagi dia. Maka pilih, kamu nak syurga ke neraka, pilih. Ikut hukum-hukum Allah, syurga. Lawan hukum dia, neraka. Tu je. Kita bukan ikut negeri, ikut negara, tidak. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Di mana pun hukum dia sama. Kebiasaan wirid selepas solat subuh dan maghrib adalah sama, tidak seperti solat-solat lainnya. Bagaimanakah wirid-wirid mengikut sunnah? Ada imam yang wirid selepas solat asar, wirid sepenuh seperti solat subuh. Selain solat tahajud, selain solat tahajud dan witir, apakah solat-solat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu malam? Adakah Rasulullah SAW melakukan solat taubat, hajat dan sebagainya? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wirid. Jadi wirid selepas solat ni tak kisahlah selepas solat apa pun. Dia berpandukan kepada nas-nas yang datang daripada Nabi lepas solat dia baca apa, dia hadis-hadis ni dia wirid yang berbagai-bagai. Ada hadis datang Nabi baca istighfar 3 kali, ada hadis kata Nabi baca tahlil la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selepas maghrib dan selepas subuh. Disebut selepas maghrib dan subuh 10 kali, selepas solat lain tidak disebut tahlil itu. Dan ada hadis kata Nabi baca Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar. Ada hadis kata Allahumma anta salam wa minka salam. Ni semua ni hadis-hadis yang pelbagai yang susun hari ni ulama kita letak hak kita dok buatlah wirid lah ni, ulama kita susun. Lepas hari selang istighfar, kemudian tahlil la ilaha illallah wa la syarika lah. Kalau maghrib dengan subuh lah. Kalau waktu solat lain nak baca boleh, tak nak baca pun langkah tu ya. Allahumma anta salam wa minka salam. Waktu pi Fatihah tidak ada, ulama kita bubuh saja. Sebab kepentingan surah itu. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca amanah rasul, syahidallah, tu semua ulama-ulama kita yang letak. Ada yang ada hadis, ada yang ulama buat letak sendiri tanpa ada warid hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam terpulanglah, dia tengok keadaan lah imam ni. Kalau kata solat yang dia jadi imam tu, lepas tu ada kuliah. Contoh maghrib dengan subuh ni ada kuliah. Kalau macam lah ni subuh tak boleh masuk awal. Kalau subuh masuk 6.30, hari Jumaat pula kita nak baca surut sejadah yang panjang pula. Nanti lepas tu kita wirid panjang pula. Pukul berapa ustaz tu nak kuliah subuh ya? Dah 6.30 masuk subuh.
Nah, 6.40 baru solat subuh. Pukul 7 baru habis solat. 7 suku habis wirid. 7.25 habis doa. 7.30 habis kuliah. 5 minit kuliah. Padam kau. Di situ imam mesti faqih lah, dia tak boleh buat sama. Tengok keadaan waktu dulu. Dia nak pendekkan wirid, nak panjangkan wirid, tengok suasana waktu itu. Kalau maghrib lah, okey lah. Kalau maghrib hak lewat 7.30, pendekkan sikit wirid. Wirid tu sunat. Ngaji ni wajib. Kita jangan panjang ke hak sunat, pendek hak wajib pula. Kalau nak buat tahlil, buat lepas isyak lah cadangan saya. Jangan buat lepas maghrib. Lepas maghrib nanti tu imam tu kena tahlil. Sebab ada orang mati, hak mati tu pula tak main masjid. Tu imam kan kira dia suruh tahlil, dia. Hak mati tak nak main masjid pun. Dia tahlil. Dia makan masa. Tahlil mungkin 10 minit makan masa. Nanti kuliah maghrib ustaz malam tu, dia akan jadi mula lewat. Bila mula lewat, nanti bila masuk isyak dah, bunyi tek, tek, tek. Orang duk gelisah bila ustaz nak berhenti. Dan dia mula lewat tadi kan. Ayah tahlil lepas maghrib. Lepas maghrib wirid macam biasa. Lepas tu bagi ustaz tu buat kuliah. Habis ustaz kuliah, solat isyak. Tu imam tahlil, ustaz balik. Itu am tu. Yang suruh ustaz tu lah, dia kerja, dia datang buat kuliah, kan suruh dia tahlil. Baik, ya. Baik, jadi terpulang pada imam lah, tengok Quran. Nah, kalau kata lewat, dia ringkaskan wirid dia. Kalau kata okey, dia boleh panjangkan. Wirid makmum tak wajib ikut. Hak masalah dia jadi imam baca panjang pendek tu, dia tu kena ikut. Kedua, bila assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kalau imam wirid panjang, kita caw lah. Juhi caw lah. Jangan diikut pun. Nah, macam tu. Okey, jadi siapa-siapa nak ikut imam wirid panjang silalah. Siapa-siapa tak nak ikut, dia wirid sendiri, tak ada masalah. Baca doa sendiri, baliklah. Tak ada hal. Wirid bukan wajib ikut. Nah, kita boleh buat sendiri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati juga. Mungkin ada lagi masa pun dah lewat. Nah, bini kita sebalik awal. Takut tak bini ku. Jadi sekali itu dulu, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.